Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal bin Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang bahagia Dr. Nagulendran, anak laki-laki Kanagayatsu, Timbalan kepada Setiausaha, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Alam Sekitar. Yang berbahagia Puan Nurlin Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Ketua-Ketua Jabatan, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini dapat kita bersama dalam sambutan Hari Bumi Sedunia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Badi'us samawati wal ard, wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya Allah yang mencipta langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia menghendaki sesuatu, lalu dia berfirman, jadilah engkau, maka jadilah perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, Maha mengetahui segala-galanya, setiap yang diciptakannya, dan tiada yang sia-sia dalam penciptaannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, sesungguhnya engkau tidak jadikan sesuatu itu sia-sia. Pada setiap penciptaannya, sama ada bebas daripada kelemahan dan kekurangan, ia sangat sempurna. Planet bumi bergerak dan seluruh planet bergerak pada orbitnya. Air laut dan air sungai yang tidak bercampur rasa. Gunung ganang terpasak kukuh di muka bumi. Langit tidak bertongkat dan tiap yang hidup berjalan menerusi kitaran dan orbit masing-masing. Hari ini kita sedang berdepan dengan cabaran pencemaran alam, pemanasan global, masalah tanah runtuh, gempa bumi, banjir besar dan kemarau yang panjang. Sebahagiannya adalah merupakan sunnatullah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sebahagian lain berlaku disebabkan hawa nafsu manusia, kerakusan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakulah kerosakan di daratan dan di muka bumi disebabkan tangan-tangan manusia. Justru itu, dua elemen penting dalam penjagaan ialah tanggungjawab manusia sebagai khalifatullah fil ard, iaitu iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, iaitu menegakkan peranan dan fungsi agama sebagai panduan dalam hidup manusia dan memastikan manusia mentadbir menurut apa yang telah digaris pandukan oleh pencipta muka bumi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pertama sekali saya ingin mohon maaf kerana tidak dapat bersama secara fizikal disebabkan SOP COVID-19 yang perlu kita semua mematuhinya. Walaupun saya tak berusaha untuk meraihkan sambutan yang penting ini secara dalam talian sebagai tanda solidariti dan komitmen yang jitu terhadap bumi yang semua kita menyintainya. Hari Bumi disambut secara serentak di seluruh dunia. Tema Hari Bumi pada tahun ini ialah Restore Our Earth, yakni pulihkan bumi kita. Para saintis menganggarkan usia bumi pada hari ini berusia lebih daripada 4 bilion tahun. Jumlah penduduk bumi pula adalah sekitar 8 bilion. Apa makna semuanya ini? Maknanya, ia menggambarkan bumi sebagai sebuah rumah yang usang dan didiami oleh penghuni yang sangat ramai. Penghuni yang memiliki pelbagai ragam dan perangai ini dengan kehendak masing-masing, dan kita boleh bayangkan bagaimana bumi terpaksa menanggung kerana penduduk penghuninya dalam keadaan dia berusia yang sangat tua. Dan ini dapat digambarkan daripada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahawa dunia berada pada hujung, yakni pada usia yang sangat tua. Kita adalah sebahagian daripada penghuni rumah usang ini, dan kita mesti memainkan peranan dan bertindak sebagai ejen pembaharuan yang memiliki karakteristik yang berikut.
Yang pertama, membudayakan ilmu kelestarian alam. Yang kedua, memupuk kesedaran dan mematuhi peraturan-peraturan alam. Yang ketiga, menjiwai sifat kesukarelawan dan dalam pemeliharaan alam. Dan yang keempat, setiap individu berusaha untuk menjadi penyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agenda dan cabaran utama yang sedang diwacanakan pada hari ini adalah berkaitan dengan pemanasan global dan perubahan iklim. KASA tidak pernah sama sekali menafikan kesan terhadap negara. Bahkan kita sedang melaksanakan pelbagai tindakan mitigasi dan adaptasi untuk mengurangkan risiko perubahan iklim terhadap rakyat dan negara. Komitmen Malaysia sebagai sebuah negara yang turut terlibat bersama-sama negara-negara lain memastikan bahawa pelaksanaan tanggungjawab kita dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Suatu perkara yang boleh dibanggakan, kerajaan buat julung kalinya telah pun mengadakan mesyuarat pertama Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia atau MyCAC yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 13 April lalu. Mandat MyCAC sebagai platform utama negara adalah untuk menetapkan hala tuju yang jelas, merangka pelan bertindak dan memacu pertumbuhan hijau serta rendah karbon di Malaysia. KASA yang diamanahkan sebagai pemegang taruh utama atau focal point dalam agenda perubahan iklim negara akan terus berusaha melaksanakan beberapa misi penting, antaranya Pelan Induk Bandar Rendah Karbon Negara, Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon dan Pasaran Karbon. Selain daripada itu, KASA juga tetap menerus rutin bagi memenuhi obligasi antarabangsa yang berkaitan dengan perubahan iklim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bagi mengukuhkan lagi pengurusan data raya berkenaan dengan perubahan iklim, KASA akan memeterai memorandum persefahaman dengan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menubuhkan sebuah pusat kecemerlangan alam sekitar dan perubahan iklim sebagai pusat repository data dan memori institusi atau institutional memory pada hari ini insya-Allah. Selain itu, KASA juga akan meluncurkan sebuah buku terbitannya yang pertama bertajuk Buku Hikmah Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP kepada Alam Sekitar yang diilhamkan oleh Ketua Setiausaha ketika sedang bergelut dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang mula dikuatkuasakan pada 18 Mac tahun lalu. Saya juga ingin menekankan agar kita mengembeling usaha bersama untuk terus mendukung usaha murni dalam kempen pengumpulan e-sisa yang sedang berlaku dan berjalan dengan baik hingga setakat ini. Program kesedaran dan galakan perlu terus digiatkan selaras dengan penetapan yang telah diisytiharkan untuk menjadikan hari Sabtu setiap minggu, yakni setiap minggu terakhir pada setiap bulan sebagai hari bagi mengumpulkan e-waste di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, kesinambungan daripada beberapa inisiatif yang telah dinyatakan sebentar tadi, KASA akan terus mengorak langkah terutama dalam aspek pendidikan dan kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar. Pada hari ini, KASA akan mengumumkan dua lagi perkara utama, iaitu yang pertama sistem MyRAS atau MyRAS. MyRAS adalah implikasi pintar yang dibangunkan oleh Jabatan Alam Sekitar yang bertujuan untuk mengkoordinasikan sistem pengurusan maklumat rakan alam sekitar. Rakan alam sekitar atau RAS telah mempunyai keahlian berdaftar seramai 153,000 orang dan kita mesti terus merancangkan platform ini termasuk memberi suntikan keuangan yang sewajarnya untuk menganjurkan pelbagai program termasuk membentuk sistem kebersamaan ahli. Maklumat keahlian MyRAS diintegrasikan dengan sistem My Identity Jabatan Pendaftaran Negara. Sistem MyRAS boleh diakses menerusi myras.doe.gov.my
dan memuat turun aplikasinya di Google Play Store. Yang kedua, Plastic Busters. Plastic Busters merupakan program sukarelawan untuk membudayakan amalan menolak penggunaan plastik sekali guna dalam kalangan warga kasar. Sebagai alternatif, warga kasar mesti menggunakan bekas sendiri dan beg guna semula semasa membeli barangan dan makanan. Warga kasar juga disarankan untuk menjadi model ikutan dalam mengamalkan gaya hidup hijau yang sesuai dalam kehidupan seharian untuk dicontohi oleh warga lain. We must walk the talk. Akhir sekali, saya mendoakan agar kita semua terus bersemangat untuk memikul tanggungjawab dalam memastikan kelestarian alam sekitar di Malaysia. Semua perjuangan kita mesti melestarikan alam sekitar dan menjadikan diri kita sebagai model utama supaya dapat diikuti. Kita bermula dengan diri kita, rumah tangga, masyarakat, dan insya-Allah dia akan berkembang ke seluruh negara. Membudayakan hidup selaras dengan budaya hidup hijau adalah merupakan suatu inisiatif penting yang perlu digerakkan bersama oleh semua peringkat. Semua perjuangan kita ini akan memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Semoga tema sambutan Hari Bumi pada tahun ini, Restore Our Earth, atau pulihkan bumi kita, menjadi permulaan yang positif untuk merealisasikan hasrat murni kita bersama. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.